Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Shimir bin Abdul Aziz, memegang nometri D2020109447. Saya merupakan pelajar dari program ISMP Pendidikan Islam Semester 2. Ini merupakan video pentaksiran akhir saya untuk kos HID 3033, iaitu pembandingan agama yang diajar oleh Ustaz Muhammad Hasbi Abdul Rahman. Keperluan dan kepentingan subjek kenali agama lain yang pertama ialah dapat mewujudkan suasana hormat menghormati antara satu sama lain yang berlainan agama. Hal ini kerana dengan kita mengenali agama lain, kita dapat memahami dengan lebih jelas setiap tindak tanduk dan perkara yang terkandung dalam agama tersebut, dan secara tidak langsung akan menyedarkan kita bahawa pentingnya menghormati antara perbezaan agama bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Perkara ini diperkuatkan lagi dengan berlakunya isu seperti memperlekehkan agama, yang mana ianya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang agama lain selain daripada agama yang dianuti. Dalam agama Islam juga menganjurkan kita semua untuk menghormati agama lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 108 yang bermaksud, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, kerana mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Justeru, subjek pembandingan agama amat relevan diketengahkan mengikut situasi pada masa kini dalam melahirkan masyarakat yang bersikap hormat menghormati. Selain itu, keperluan dan kepentingan subjek kenali agama lain yang kedua ialah dapat mengenal pasti atau menjelaskan pandangan yang salah atau betul terhadap agama lain. Kita semua sedia maklum bahawa setiap agama mempunyai tata cara yang tersendiri, sama ada dari segi ibadat, sambutan perayaan, perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oleh hal yang demikian, dengan mempelajari atau mengenali agama lain, ianya akan membantu kita untuk bersikap toleransi terhadap isu-isu sensitiviti dalam agama lain. Sebagai contoh, dalam agama Islam, diharamkan untuk makan khinzir atau minum air arak serta segala jenis makanan dan minuman yang tidak halal. Jadi, bagi non-Muslim yang mengetahui akan perkara tersebut, mereka akan bersikap toleransi dalam menyediakan makanan kepada masyarakat yang beragama Islam. Begitu juga dengan agama Buddha, yang mana sekeras-kerasnya melarang pengikutnya untuk makan daging binatang, hasil laut, burung dan kehidupan-kehidupan yang lain. Mengikut agama Buddha, setiap benda yang bernyawa ada hak untuk hidup di dunia ini, dan manusia tidak boleh membunuh atau mencederakan sesebuah kehidupan yang lain untuk memuaskan keperluannya. Di sini kita dapat lihat bagaimana perbezaan yang ada bagi setiap agama yang perlu dititik beratkan dan perlu diketahui supaya tidak berlakunya kesalahan dalam menilai sensitiviti tata cara agama-agama lain. Akhir sekali, keperluan dan kepentingan subjek kenali agama lain yang ketiga ialah mengelakkan daripada terjadinya perpecahan kaum. Hal ini kerana dengan mempelajari ilmu pembandingan agama akan menjadikan individu tersebut lebih berfikiran terbuka serta menghormati perbezaan pendapat dan pandangan agama-agama lain. Dalam masa yang sama, tidak menunding jari kepada mana-mana agama jika berlakunya sesuatu perkara yang tidak baik. Sehubungan dengan itu, perbezaan agama bukanlah sebab untuk kita berpecah, namun ia menjadi pendorong utama untuk kita lebih melihat kepada ruang kelompok yang lebih besar dengan mengenali setiap sudut agama-agama yang lain. Kewajaran subjek pembandingan agama dari aspek pro ialah pelajar dapat memahami kepercayaan agama dengan lebih jelas, sama ada agama yang dianuti maupun agama-agama lain. Ilmu ini akan memberikan kelebihan kepada pelajar untuk dipraktikkan kepada masyarakat. Tambahan pula, tidak akan timbullah sikap asabiah atau kelompok, terutama sekali bagi pelajar agama, kerana risau akan kepesongan akidah jika berkawan dengan kawan yang berlainan agama. Oleh hal yang demikian, ia merupakan suatu ilmu yang sangat sesuai dan relevan terutama sekali bagi pelajar peringkat menengah ataupun di peringkat universiti. Selain itu, pelajar dapat menambah keyakinan kepada agama masing-masing. Jika kita lihat, kebanyakan sekolah terutama universiti awam, subjek berkaitan keagamaan hanyalah kepada pelajar-pelajar yang mengambil aliran agama.
Oleh hal yang demikian, pelajar yang tidak mengambil aliran agama tidak akan terdedah dengan lebih mendalam tentang agama yang dianuti, sekaligus mengurangkan keyakinan dan pendirian terhadap agama yang dianuti. Sehubungan dengan itu, subjek pembandingan agama adalah platform yang terbaik dijadikan sebagai subjek pilihan kerana ia melibatkan universal yang mana semua pelajar boleh terlibat. Dan secara tidak langsung melalui pembelajaran tersebut akan meningkatkan lagi kefahaman terhadap agama yang dianuti serta agama-agama lain. Kewajaran subjek pembandingan agama dari aspek kontra pula ialah berlakunya isu-isu sensitiviti sama ada sengaja atau tidak sengaja. Hal ini kerana subjek pembandingan agama merupakan subjek yang melibatkan ilmu kepelbagaian agama yang berlainan untuk dipelajari. Sehubungan dengan itu, dikhawatiri akan timbulnya isu sensitiviti ketika penyampaian oleh pensyarah atau guru tanpa diduga. Oleh hal yang demikian, objektif pembelajaran akan sedikit terganggu kerana ia akan mengguris hati bagi pihak pelajar yang menganut agama tersebut dan ianya berkemungkinan akan berlakunya keadaan yang tidak diingini. Oleh itu, pekerjaan yang amat sukar bagi seorang guru atau pensyarah yang mengajar subjek ini kerana memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam serta perlulah sentiasa bersikap berhati-hati dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar. Selain itu, ianya memerlukan persiapan diri dari segi kerohanian sama ada pada guru maupun pelajar yang beragama Islam. Hal ini kerana subjek ini ialah subjek yang berat untuk dipelajari, terutama sekali bagi pelajar yang lemah dari segi keimanan terhadap agamanya. Secara tidak langsung mudah terpengaruh dengan analogi-analogi agama lain yang mana akan meruntuhkan pendirian dan keimanan para pelajar. Ini membimbangkan kita kerana lingkungan umur pelajar adalah dalam fasa umur seorang remaja yang mana umur sebegini mudah untuk terpengaruh dengan perkara yang meruntuhkan keimanan pelajar yang beragama Islam. Justeru dalam zaman yang penuh dengan cabaran, ia memerlukan persiapan dari sudut rohani dalam diri pelajar. Untuk kesesuaian subjek pembandingan agama dari segi tahap, ianya lebih sesuai didedahkan kepada pelajar di peringkat menengah atas maupun mahasiswa di universiti awam. Hal ini kerana subjek pembandingan agama adalah subjek yang memerlukan kematangan dari segi pemikiran dan dari sudut kerohanian dalam mempelajarinya. Ini bersesuaian dengan pelajar yang telah melangkaui usia kematangan kerana mereka mudah untuk menyesuaikan diri dan menerima sesuatu ilmu dengan cara yang berkesan. Bertentangan dengan pelajar di peringkat menengah bawah ataupun masih di sekolah rendah, kematangan dalam berfikir masih belum mencapai tahap yang sepatutnya dan dikhawatiri jika didedahkan dengan ilmu sebegini, penerimaan atau pemahaman yang mereka perolehi akan mendatangkan sesuatu perkara yang negatif. Oleh itu, cadangan dalam melaksanakan subjek pembandingan agama di sekolah rendah tidak sesuai kerana ianya berpandukan sejauh mana penerimaan dan pemahaman yang boleh diterjemahkan oleh pelajar di sekolah itu sendiri. Seterusnya, dari segi sensitiviti, ianya sangat berkait rapat kerana kandungan pembelajaran dalam subjek ilmu pembandingan agama objektifnya tertumpu kepada mengenali agama-agama lain. Namun, perkara sebegini boleh dielakkan jika penyampai ilmu tersebut yakni guru pandai dalam memastikan tidak wujudnya unsur-unsur sensitiviti ketika sedang mengajar. Oleh itu, tidak menjadi suatu permasalahan melibatkan perkara ini dalam mewujudkan subjek pembandingan agama di sekolah jika pemilihan guru yang mengajar subjek ini terdiri daripada guru yang sudah berpengalaman menguruskan situasi sedemikian. Di samping itu, kesesuaian subjek pembandingan agama dari segi polisi ialah dengan mewujudkan kemudahan yang lengkap mengikut keperluan agama tersebut. Hal ini kerana dengan adanya kemudahan, ia memudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran untuk subjek pembandingan agama. Tambahan pula, kos untuk kemudahan subjek ini bukanlah memakan kos yang banyak jika dibandingkan dengan kos lain melibatkan subjek aliran sains dan sebagainya. Akhir sekali, kesesuaian subjek ini dari segi kematangan masyarakat memainkan peranan yang amat penting. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat yang mempelajari ilmu pembandingan agama adalah masyarakat yang berfikiran terbuka. Tambahan pula, dengan mempelajari ilmu ini, ia akan mengubah persepsi masyarakat
terhadap agama lain setelah mendalami ataupun mengenali dengan lebih dekat agama-agama lain. Kesimpulannya, ilmu perbandingan agama adalah salah satu ilmu yang banyak memberikan penerangan yang jelas tentang apakah erti sebenar kehidupan dalam beragama. Hal ini dikatakan sedemikian kerana pembelajaran ini berkonsepkan pengkajian, pemahaman dan penelitian yang mana ianya merupakan kaedah yang bersesuaian dalam memahami sesuatu perkara dengan lebih jelas. Maka ia berkait langsung dengan pemahaman kita dalam kehidupan yang beragama. Tidak terkecuali juga dalam masa yang sama pemahaman dan penelitian terhadap agama lain secara tidak langsung akan membantu kita dengan lebih baik dalam hal-hal berkaitan keagamaan. Justru adalah sangat wajar untuk kerajaan mendedahkan para pelajar dengan subjek pembandingan agama pada masa kini.